Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama wa khususan ila شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فكل من طلب هذه الكيمياء من غير حضرة النبوة فقد أخطأ الطريق. Kita sambung lagi muzakarah kitab Kimiya'us Sa'adah karangan Hujjatul Islam Imamil Ghazali. Kita ibu-ibu ayah-ayah para hadirin semua tu pada muka surat 28. Nah, muka surat 28 di atas terjemah dianya sebelah dia 29 tu. Kata Imam Ghazali, fakullu man, maka bermula tiap-tiap mereka talaba yang menuntutilah ia man hadhil kimia akan ini kimia, akan ini proses proses apa dah itu kita sebut dah itu kan. Kimia ni artinya asal lugahnya ialah sun'atut tahwil. Hija'ah menukar ba'dal ma'adin ila ahadin naqdaini. Itu dia panggil asalnya hija'ah tukar akan sebahagian emah ni kepada duit. Nah, mana proses nak tukar emah jadi duit sekeping-sekeping. Maka hija'ah wak tukar emah jadi duit ni bukan hijau kampung biasa dak lah. Hijau ni hanya duduk pada khazainil muluk. Nah, khazanah raja-raja, maknanya hijau kerajaan itu. Maka
Gitulah dia kata kimia usaadah, proses untuk kita jadi orang yang benar-benar saadah, orang benar-benar bahagia. Yang orang yang bahagia ni orang yang mati dalam iman dan Islam. Inilah orang-orang yang bahagia sungguh. Nah, maka tidak adalah ia, dia kata kemarin hari itunya, illa fi khazainillah. Nah, melainkan pada khazanah Allah. Kalau gitu hari ininya kata Imam Ghazali, fa kullu man talaba hadhil kimya'a, maka bermula tiap-tiap mereka yang menuntuti, yang mencari hadhil kimya'a akan ini proses. Dia nak menemui kebahagiaan sengoti, nak supaya mati dalam iman dan Islam. Itu orang panggil bahagia sengatinya, mati dalam iman dan Islam. Itulah. Dari segi akidahnya kita maklum dah, Allah Subhanahu wa taala haruh pada hak dia nak mengisa'kan sesiapa yang dia nak dan nak mengisyqaqkan sesiapa yang dia nak. Wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal ishqa wal is'adu. Harus pada hak Allah Subhanahu wa taala nak mengadakan makhluk dan meninggalkan mengadakan makhluk. Begitu juga ishqaq, nak mencelakakan mana-mana hamba dia. Arti ishqaq tu maknanya seorang hamba tu Allah Taala nak mati dalam kufur, haruh bagi Allah Taala. Tak ada satu tekanan pun di atas Allah Taala. Wal is'ad, dan nak seorang hamba tu mati dalam keadaan iman dan Islam, bahagia, itu pun haruh pada hak Allah Taala. Maka mana-mana orang yang nak cari proses untuk dapat mati dalam iman dan Islam, itu maksud itulah kimia. Tapi min ghairi hadratin nubuwati, daripada ketiadaan hadrat kenabian, mana dia tak ikut jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia ikut jalan orang lain. Tu ikut kepala otak dia sendiri ke? Ataupun ikut tok-tok guru yang dia rasa bahawasanya inilah hak sebenar, walau hanya lari daripada rel Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad akhta'at tariqah, maka sesungguhnya benar-benar salahlah ia mantu akan jalan. Salah jalan tu dia panggil. Tu. Sebab tu tak boleh kita tu nak cari jalan selain daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut jalanan Nabi. Tapi nak ikut jalanan Nabi ni tak boleh direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut siapakah yang mengajarkan kita tentang huraian daripada makna Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar, iaitu alim ulama mujtahidin, a'immah mujtahidin. Tak boleh kita nak direct kepada Quran dan Sunnah kalau kita tu bukan ahli ijtihad, yang tidak ada sifatun mayustadillu bih, tak ada kriteria orang yang layak untuk direct kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau pergi direct juga, hak tu jadi kadang-kadang tu jadi sesat. Bukan sebab duk baca Bible, bukan sebab duk baca Taurat, baca hadis macam mana boleh disesat? Dah salah pada faham. Hadis tu sahih, tapi kepala otak dia faham tak sahih, salah. Kita mau cerita kan dia lah. Kita ada apa cerita dah. Ada kan? Apa? Orang kita beli ni. Ada. Cerita dah. Tak cerita lagi ke? Tak cerita lagi. Tapi lah ni orang alim dah lah dianya. Dulu sebelum dia pergi ngaji di Pondok Pasir Tumbuh, Pak Ambon Mondok tu, dia orang Kuala Lumpur lah. Dia ni hamba Allah ni dia ikut Jumaat Tabligh. Baguslah ikut Jumaat Tabligh tu. Duk ziarah pagi petang, nak buat gash ni panggil. Tashkil orang tu, tashkil rumah ke rumah supaya mari masjid semaya jemaah. Jadinya masjid di kampung dia tu, di depan masjid tu ada kedai kopi. Di kedai kopi tu ada seorang pokcik yang selalu duduk kedai kopi, tak pernah pergi masjid. Tu. Jadi orang muda ni, hamba Allah ni, dia mari telitah dalam hati dia, aku nak pergi tashkil lah rasanya pokcik ni. Tak rajin tengok dia pergi masjid. Kedai kopi ada semua.
Pergi subuh, balik subuh duha, kedai kopi buka dah, kocik tu ada dah. Ngai kopi segelahnya, rokok segeritnya, pupu kepuasa. Nah, pergi zuhur balik asar pun ya ada juga kedai kopi. Pergi mengorek balik isyak pun ada kedai kopi. Tak aja pergi tengok masjid lah. Satu hari tak kedai tu hanya hamba Allah ni bolehlah jumpa dengan dia. Jumpa dengan pak cik tu. Beri salam. Assalamualaikum pak cik. Pak cik jawab waalaikumsalam. Tanpa ragu-ragu dengan semangat yang membara dalam dada ni, terus tanya, pak cik ni tak pernah semaya ke? Dia tanya saya. Nah, bak ambo tak aja tengok pak cik pergi masjid. Hanya selalu gitu orang muda ni, kadang-kadang kasar kalau lama banyak engko darah membara, darah panas kan. Kita ada tapis-tapis teh gapo dah, akan direct terus atas muka. Pak cik tak pernah semaya kata. Pak cik tu pun marah. Nah, tapi marah tu sobarlah. Nah, dia pun tanya, orang muda, sehayat hidupmu pergi masjid semaya ni, masjid depan ni, mu tak pernah dengar ke ada ustaz ke duk mengajar ataupun baca ke buku-buku yang ada di masjid tu orang duk wakaf ke? Ada jumpa dak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Semayang olehmu seperti mana kamu lihat aku semaya. Sallu tu fi'il amal. Al-amru haqiqatan lil wujub. Suruh-suruh ni hakikat maknanya ialah wajib. Sehingga ada dalil qarinah yang lain menunjuk makna sunat, barulah tidak jadi wajib, turun ke tahap sunat. Selagi mana tak ada dalilnya maka kekal dengan makna wajib. Mu pernah dengar tak hadis tu? Pernah baca tak? Pernah jumpa tak? Jawab anak muda tu, pernah. Apa wajib? Jadi aku nak tanya mu, sehayat hidupmu hidup semaya di masjid depan ini, berapa kali dah mu tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya? Sudah. Sini. Jawab anak muda tu, aku tak pernah tengok sekali habuk lah wajib weh. Apa mu semaya? Nabi suruh semaya seperti mana mu tengok Nabi semaya. Mu tengok ada Nabi semaya? Dak apa mu semaya? Sudah. Pening anak muda tu dah ni. Sudah. Tu anak muda, cari Muhammad dahulu sebelum kamu semaya. Dia pun ambil kursi duduk dengan pocik tu 3 tahun tak semaya. Cari Muhammad dulu dah. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin, macam-macam Muhammad duduk cari situ. Nah, akhirnya mari telitah lah kepala otak orang muda ni, kata, kalau pocik ni hok cari Muhammad dulu pada aku pun tak pernah jumpa lagi Muhammad, apa aku bila nak jumpa tak tahu. Takkan duduk dengan tak semaya begini. Nah. Dia pun ambil keputusan pergi ke Kelantan, pergi mengaji, nak sambung mengaji agama, pergi ke pondok Pasir Tumbuh. Bila mengaji kitab Muniyatul Musalli, kitab Muniyatul Musalli, dalam tu ada hadis. Syekh Daud Fatani nakal hadis-hadis. Sallu kama raaitumuni usalli. Nah. Lalu tok guru pun syarah. Tok guru kata kan? Alim ulama kita mensyarahkan hadis ni, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Ru'yah ro'a di dalam hadis tersebut dengan makna alima, ketahui. Arti hadis tersebut, sallu kama raaitumuni usalli, ai sallu kama alimtumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tahu aku semaya. Bagaimana nak tahu Nabi semaya? Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya senya ilmu tu dengan belajar. Mana nak mengaji lah, rukun syarat. Syarat sah, syarat wajib, syarat tiap-tiap rukun, perkara yang membatal, sunat hayat, sunat abadnya. Tu makna dia. Dia kata ni makna aku nak kecing ke pocik tu 3 tahun nak kecing gitu. Ni kerana apa? Kerana pandai-pandai direct kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa irsyadul ulama. Itulah. Maka sebab tu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi belaka. Tak ada ulama yang tak ikut Nabi. Semua ulama ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya bila kita ikut ulama, pada makna kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu.
Jadi siapa-siapa yang cari jalan nak mati dalam iman dan Islam min ghairi hadratin nubuwati, daripada ketiadaan hadrat kenabian, dia cari jalan lain daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad akhta'at tariqa, maka sesungguhnya benar-benar salahlah ia man barang siapa tadi tu at-tariqa, akan jalan. Wa yakunu amaluhu, dan adalah bermula amalnya man tadi tu. Iwak khijak amal gak zikir kau gapo, kau semaya, kau puasa roha, kau gapo, wak khijak amal lah. Engkau dia nak supaya mati dalam iman dan Islam, tapi tidak ikut jalan Nabi, ikut kepala otak dia. Agamanya ikut kepala otak dia. Ngaji malah nah tak saya ngaji. Maka amalan dia tu kadinaril bahraji, seperti dinar, duit kita kata. Kadinaril bahraji, seperti dinar pelesu, seperti duit pelesu. Allah, duit pelesu ni bukan duit nah. Tak kira kita pergi beli kedai kalau duit palsu, lepas tu cashier kata duit palsu ni pak cik. Tak apalah, duit juga orang panggil tu ni. Ambil lah. Mana boleh ni duit palsu. Tapi orang panggil duit juga kan. Duit palsu ni bukan duit wajib. Nak gitu ni. Duit palsu duit ke? Bukan. Maka laku tak kalau beli? Tak laku. Itu kita bimbang ni. Kita duk buat amal, duk semaya, duk puasa, baca Quran, gapo duk berzikir, tiba-tibanya akhirat esok haba'an manthura, jadi debu berterbangan. Ini yang kita bimbang. Waqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bila tiba di pada mahsyar akhirat kelak, kami bentang segala amal yang manusia sangka dapat pahala banyak dengan amal tersebut. Kau orang ni kan suka cari pahala banyak dah. Bagus dah. Tapi tak kena re dengan re Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh baca Quran kena betul dengan tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan bacaan Quran kamu akan sebagai tartil. Apa makna tartil? Ai tajwid. Maka sebab tu Nabi kata rubbaqari lil Quran fal Quranu yal'anuh. Ramai orang yang baca Quran tapi Quran melaknatinya. Apa tu? Satu daripadanya baca dengan tidak betul. Kalau ni banyak seorang masjid, kadang-kadang tu wirid lepas isyak tak ada siapa. Potong habis subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali. Apa? Nak gomo baca surah Al-Mulk. Baguslah. Bagus. Itu tadi bukan tidak bagus. Cuma hak dalam hadis waridnya lepas maya ni jangan duk tinggallah ayat kursi. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali yang tinggal. Pas nak tambah surah Al-Mulk, tambah lagi lah, tak apalah nak tambah pun. Ni kadang-kadang sampai habis wirid pas maya tak ada lah. Lepas surah Al-Mulk apa? Nak fadilah apa? Selamat daripada azab kubur. Pas baca kau nak baca? Baca tak tahu. Panjang pendek mano, idra izhar mano. Baca sebaca-bacanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pas duk kamak kata surah Al-Mulk itu akan jadi pembenteng dalam kubur daripada azab. Nyata apa ke surah Al-Mulk dalam kubur tu? Kalau baca lagu tu semua kan. Muka surah Al-Mulk tu jadi syafaat, benteng daripada azab kubur. Surah Al-Mulk tu pula orang tapa dia, laknat dia. Ni apa? Ngaji tak sah, beramal gaji. Tu setengah daripada ikut hawa nafsu tu gitu, tidak ikut cara Nabi tu. Kalau dia suka kata banyak dah pahala ni, mati kepala ni, insya-Allah tak kena ni fitnah kubur ni. Tapi kalau baca tak betul gitu. Surah Al-Mulk nak jadi syafaat dia. Itu. Sebab tu kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu min nawafilil khairat wat takasulu 'anil huquqil wajibah. Setengah daripada tanda-tanda orang yang ikut syahwat nafsu, keinginan nafsu dia dalam beragama, ialah bersegera pada perkara-perkara yang sunat. Suka perkara sunat. Di samping tu takasulu 'anil huquqil wajibah, segan malas nak menunaikan hak-hak kewajipan. Tengok tu baca Quran semaya Jumaat gitu kan.
Tok guru mengajar pedoman sembah yang berjemaah. Dia cabut lagi pergi duduk isyak okok kedai kopi tunggu isyak masuk bang nak mari masjid semai jemaah. Ada jenis lagu tu. Bergama nak dapat 27 darajat. Tapi tu tak tahu syarat kedua mengikut iman dua belah perkara. Hukum muafiq masbuk tak tahu. Sebab tu yang mari-mari Allahu akbar takbiratul ihram. Tu imam rakaat dah, dia duk baca Fatihah lagi. Nah, tu imam i'tidal dia duk baca Fatihah lagi. Tu imam sujud dia duk baca Fatihah lagi. Tu imam duduk antara sujud baru dia rakaat. Nah, tu nanti tu imam pergi salah sekali tu imam. 27 boleh dah ni, relax apa. 27 habahmu, mayamu tak sah. Lihat ni. Semaya dia tu tak sah. Jangan kata 27. Ni kenapa? Kalau ngaji malah. Tak saya ngaji tapi nak hak sunat dekat. Bergama lah dia nya. Nah. Tu. Tengok macam-macam lah. Kalau kita nak tengok, macam-macam. Ada hak jenis piah, akak tangan hak umur. Tiap-tiap kiam akak tangan hak umur je. Piah. Tak tahu orang ngaji mana, tak ada gitu. Rajinnya semaya jemaah tapi ngaji tak sah. Semaya jemaah ni hukumnya kalau sudah ada ditegakkan. Dalam satu qaryah Islamnya maka hukumnya sunat muakkadah. Ada pun mengaji betul kita ni duduk belakang makmum, hak depan kita tu ialah imam, wajib. Hak depan kita ni tu imam, kita duduk belakang dia sebagai makmum, kena mengaji syarat kedua imam. Syarat nak ikut tu imam. Ada 12 syarat. Tu kalau tak mengaji hak tu kan, Allahu akbar. Cekak duk semaya duk gahar. Apa? Dahi atas jadah, siapa berasak, siapa berapi bukan hitam dahi. Akhirat esok faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan debu berterbangan. Allah. Apa tu? Kita umur dah pendek. Umur pendek tu pula amal sikit. Hak sikit pula banyak mana je ikhlas sungguh. Kalau hak kita buat tu tak kena dengan re nubuah, re kenabian. Re hak Allah Taala dengan Rasul ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri bih, mendatangkan setiap perintah Allah Taala di atas wajah yang dikehendak oleh Allah Rasul. Maka sajalah kita supah dia supah Imam Ghazali sebut ni, wa yakunu 'amaluhu kadinaril bahraji. Dan adalah bermula segala amalnya mereka tadi tu kadinaril bahraji, seperti dinar yang palsu. Makna supaya duit palsu. Dia ingat kata banyaklah duit dia akhirat esoknya, banyak ni. Rupa-rupanya duit palsu. Haba amazura, debu berterbangan belaka Allah. Qul, kata dalam surah Al-Kahfi tu kan, Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Ada kan? Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Nak dak aku bagi tahu kepada kamu orang yang paling rugi ni sebuah amal dia. Mana orang yang paling rugi? Akhsarina a'mala, yang terlebih rugi ni sebuah amal dia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka-mereka yang disesatkan dengan kehidupan dunia. Nak ngaji tak sempat. Apa? Cari biti banyak tu. Nak jadi kaya apa korang nak tu ni. Pagi petang siang malam cari duit, cari harta, cari pitih. Padahal tu nak tinggal baju-baju kita pakai lah ni di dunia ni kan. Duk bawanya kain kapel tu je lah. Kok lain semua duduk muat ada almari belakang. Tu tapi kan kita duduk sungguh hak tu. Makan-makan nak penuh ma'isyah perut kita tu tak sanggup lah belanja beratus-ratus pun tak apa, semeja nak makan. Padahal hak tu bila dah proses dalam perut jadi tenaga, jadi darah, jadi tahik hapah boh lah loji tahik je lah hak tu nya. Tapi beratus-ratus sanggup habis tu nak makan sedap ni dah tu. Tapi ngaji Allah dah tak say tak ambuh. Tu tengok hak free tak say mari lagi ngaji. Tengok hak free tak say mari di pondok ni. Hak mari ngaji jauh-jauh kau keliling tak mari.
Orang keliling nanti maklum ada jamu baru lagi dia tu. Masa mengaji tak lagi. Nah, orang jauh-jauh lagi. Orang Syah-Allah, orang Kelah, nah, orang jauh-jauh yang mengaji. Orang dekat-dekat apa? Nah, itu. Fayazunnu maka menyangka siapa? Man tadi itu. Fi nafsihi pada dirinya man. Annahu bahawa sesungguhnya man mereka tadi itu ghaniyun kaya. Oh, duska dia kaya lah. Nah, tu dia suka kata dia kaya bereh. Nah, kawai haji dah. Nah, sedekah bukan main banyak. Masuk sak khabar gapo tunjuk kau orang kita ni derma situ derma sini. Padahal hidup derma tu supaya orang kata dia tu pemurah. Habis itu ya. Al amalu idza dakhala riya batala. Amal bila masuk riya batal habis segala pahala. Nak jadi mana? Allah, agama ni tak boleh ikut kepala otak kita. Dia ni kena ikut syarat semati-mati. Tu ikut kepala otak kita kak. Lah nak sedekah, nak derma kau nak gapo, nak ada wartawan ambil gambar gapo lah. Cek pun kena besar. Besar kepala gajah gitu dia ni. Awi nampak muat sak khabar muka surat depan. Kata dia derma situ, sedekah sini, wakaf situ, infak sini. Kabar-kabarnya akhirat haba mansura tadi. Wa khasira hunalikal mubtilun. Maka rugilah mereka-mereka yang batalkan segala amal-amal mereka. Habis alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum Wahum yuhsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal menyangka-nyangka mereka tu buat hijab amal yang baik. Tu tengok. Mereka duk suka kata mereka buat amal hak baik. Bagus ni kami buat ni. Bukan tak bagus. Ni nak masuk apa bulan Ramadan nanti ni. Tengok tadarus Al-Quran. Bagus tak? Bagus. Tapi tadarus sama-sama hak tak pandai baca belaka. Mu wala boling kami anak kanak budu sudah molek dah. Tak apa jangan malu. Saya pun bodoh macam awak bodoh macam saya juga. Kita sama-sama tadarus. Kita harap Tuhan bagilah pahala. Tuhan mana nak bagi pahala membaca tak betul itu. Tu tajwiduhu fardun kama salati wa inkaruhu kufrun. Tajwidkan bacaan Quran tu fardu sebagaimana semaya 5 waktu. Ingkar membaca Quran dengan tajwid tu kufur sebagaimana ingkar sembahyang 5 waktu tu ialah wajib. Yang main. Tu tengok. Allah. Tapi orang lain ni kan kalau nak mengaji ke orang putih speaking we orang panggil acah, we sembuh tahi gigi tu bercakap orang putih. Ayu because tak berapa dah tu. Tu sanggup habis ribu-ribu tak apa bayar yuran. Tapi kalau nak betul baca Al-Quran ngaji untuk guru okey kau selalu dah. Sebulan 300 mahal yo. Apa punya ustaz ni dunia ni kuat ni. Tak ikhlas. Sedap lalu dah yo ke atas tu guru. Jika untuk guru berhala kali. Jenis tak makan nasi. Tak minum air, tak kena bayar TMB, tak kena bayar air Syabah ke apa dah tu ni. Tu. Wa huwa wa'ul hal. Padahal ia man tadi tu. Ia mereka tadi tu muflisun, orang muflih. Allah. Muflih dunia ni paling terik tak boleh pergi berjalan keluar negara. Tu pun boleh lagi kena akad supoh gapo, kena ada apa dia panggil apa ni, apa ni dia panggil apa, apa kalau Arab panggil iqamah, visa iqamah, mana visa khoh akad supoh gapo kalau muflihnya dunia. Tapi muflih akhirat Allah nak kelik wa amal pula dunia tak boleh dah apa. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hatta kliklah kami ke dunia ni. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami nak buat amal soleh. Kami yakin dah lah ni. Yakin ketika mana di akhirat tu tak dapat apa-apa manfaat, faedah apa. Sebab itulah yakin kita ni kita kena usaha di dunia ni. Tu kita mengaji, kita beramal, kita buat apa kerja ni yakin tu di dunia ni. Tu jangan yakin tu nanti akhirat baru yakin. Tak ada apa lah yakin akhirat tak boleh nak undur gelik dah.
tu wahwa padahal ia man tu muflisun fil qiyamati, rugi, muflih, orang bankrupt. Nah, orang bankruptcy di dalam negeri akhirat. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kama ni nak gantung mana kama ni? Wazalikal muflisun, dan bermula demikian itu bankruptcy fil yaumil qiyamati, gitu dah. Wazalikal muflisu, dan bermula demikian itu bankrupt dalam negeri akhirat. Kainun kama, adalah ia seperti mana barang, yakni seperti mana ayat Quran qala subhanahu wa ta'ala, yang telah berfirmanlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Apa kaitan dengan muflih pula ni? Artinya pada pihak nampak benda hak sebenar lah. Itu mana? Fakashafna, maka kami singkapkan, kami bukakan, anka, daripada engkau, ghita'aka, akan penutup, penutup engkau tu. Fabasaruka, maka melihatlah engkau, al-yauma, pada hari tersebut, hari akhirat tu, hadid. Tu dengan penglihatan yang tajam, yang jelas. Tu artinya apa? Akhirat esok nyata habis benda yang sebenar tu sebenar. Maka sebab apakah di dunia ni kita tak nampak benda yang sebenar tu sebenar, benda yang batil tu batil? Kerana hati kita tu cuma, hati kita tu kotor. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innal 'abda idza akhta'a nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ni bila melakukan dosa, Allah Ta'ala titikkan dalam hatinya titik hitam. Satu dosa, satu titik. Dua dosa, dua titik. Dukhan, hakikat dia panggil. Asal hakikat masuk menerpa dalam hati kita, sehingga kita tak nampak alam sebelah atas. Itu dalam hadis yang lain Nabi kata, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam la yanzuru ila malakutis samawat. Kalaulah tidak kerana syaitan-syaitan yang duduk mari kerumun dalam perut-perut jantung anak-anak Adam, kalau tidak kerana itu pasti anak Adam ni dapat lihat alam malakut sebelah atas. Mana nampak benda yang hak tu hak. Mana benda hak? Akhirat tu hak. Nah, syurga tu hak, neraka tu hak, kubur alam barzakh kita satu taman-taman syurga tu hak. Nah, kubur kita alam barzakh kita satu lubang daripada lubang neraka tu hak. Nah, dibangkit balik kita dengan tiupan sangkakala yang kedua dengan jasad tu hak. Dihalau kita kepada mahsyar tu hak. Dihitung segala amal kita, diberi buku catatan amal kita dengan tangan kanan tangan kiri tu hak. Ditimbang amal kita di atas mizan kaca tu hak. Kita meniti di atas titian sirat yang ada kalalik, segala pengait-pengait sebanyak mana nafsu syahwat yang kita ikut di dunia mula, jadi kalalik, jadi pengait-pengait kaki kita supaya jatuh dalam neraka tu hak. Nah, tapi benda-benda hak ni tak nampak hak dengan sebab hati kita tu cuma dengan dosa. Tak nampak sebenar. Tak nampak gapo hak sebenar. Dunia sebenar. Nah, tu harta dunia sebenar. Pangkat dunia ni sebenar. Kesenangan dunia ni sebenar. Kemewahan dunia ni sebenar. Kemasyhuran dunia ni sebenar. Hak ni lah hak sebenar-benar. Kalau tak dapat hanggat Allah lah ruginya. Itu tu. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab hati tu tak nampak yang sebenar tu sebenar. Nah. Sebab apa hati tak nampak? Sebab hati penuh dengan dosa. Dosa cara dosa lain. Kalau almarhum Tok Guru Ambo Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, dia ambil dosa hak mudah sekali. Tiap-tiap kali kita duduk semaya, kita mengucap 2 kalimah syahadat dalam tasyahud.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba kalau kita tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi Muhammad, kita ngucap agak, mana kita tu bohong dengan Allah dengan Rasul. Tu tengok. Nah. Tu. Maka tiap-tiap kali ngucap syahadat, tiap-tiap kalilah ditiup asap duhan hakikat masuk dalam hati kita. Orang makin zikir, makin sebut nama Tuhan, semakin baik hati, semakin berjuru, semakin bagus. Kita dah semakin jahat, semakin tolong, semakin bengong. Tu kenapa jadi lagu tu? Satu dari sebabnya ialah kita tu tak kenal Tuhan. Kita kata kita sanggup jadi saksi bahawasanya tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Padahal kita tak kenal hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Tak ada mengaji ilmu tauhid, tak ada mengaji ilmu sifat 20. Dia kata mengaji sifat 20 ni sesak sah. Nah, tu ada Ustaz Halim ayat cak apa nama dia kata. Kalau ada ustaz mengajar sifat 20, Yesus tak mutu pergi pasar malam, pergi makan cendol. Ngaruk dia kata mengaji sifat 20 tu. Tu semua tu ilmu falsafah Yunan belaka tu. Jadi Aflatun, Aristoteles dulunya dia kenal Tuhan lah. Ada ilmu falsafah Yunan. Jadi ngaji sifat 20 ni salah besar bagi dia. Ngaji Allah mesti ada, tak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini tu salah besar. Lepas tu nak ngaji kan? Ngaji Tuhan tak ada gitu. Weh belah. Lepas dia wa'ai pula kaunuhu qadiman. Nampak sangat dia tak ajar mengaji sifat 20. Mana ada kaunuhu qadiman? Kaunuhu qadiman guk mana pula mu? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayyan tu ada. Kaunuhu qadiman guk mana pula? Ini bahaya ustaz lagu ni lah hak pecah belah masyarakat habis. Tu nak lawan silibus ilmu tauhid yang sampai sekarang diguna oleh jamiah Islam yang tua-tua, seumpama Al-Azhar Asy-Syarif di Morocco Maghribi apa universiti dia Qarawiyun itu pun silibus sifat 20 kalau usuluddin tauhidnya. Lepas tu dia nak suruh ngaji gapo tauhid dia. Ni nyakit dia nak suruh ngaji hak dia lah. Tuhan ada tangan, ada kaki, ada kepala, duduk sela atas harah, turun pergi mari. Ngaji hak dia. Ngaji hak mujassimah dia, hak tajsim dia, hak jadi sesak dia. Tak kenal Tuhan lah jawab dia kan. Kenal berapa Tuhan kalau duduk mai ada tangan, ada kaki, ada kepala, selekat tubuh, supuh hak di batu keh tu. Tak kenal Tuhan dia panggil. Turun. Lepas bila yang saya naik, lepas dia turun naik je. Lepas dia gamak malam ni sebutir bumi sekaligus malam kali. Kalau Tuhan ni turun daripada langit ke dunia setiap malam dengan makna turun hissi daripada atas ke bawah, mana tak naik-naik lah Tuhan. Berapa? Malam bukan sekaligus. Tempat kita malam, tempat orang boleh tentu malam lagi. Sudah pak kita malam, Tuhan turun pak kita. Lepas tu pak orang lain masuk baru masuk malam. Turun pula semua tak naik tu gitu. Karut akidah dia. Tu Nabi sabda. Iya nak secara lah Nabi sabda tu betul mu faham tu tak betul. Imam Malik kata mana hadis yanzilu rabbuna fi kulli lailatin, turun oleh Tuhan kami pada tiap-tiap malam. Yanzilu rahmatu rabbina, turun oleh rahmat daripada Tuhan kami. Rahmat yang khusus, rahmatun khassatun, rahmat yang khusus untuk orang-orang bangun qiyamul lail. Dia akan dapat pemberian Allah yang khusus untuk orang-orang bangun semaya tahajud dan sebagainya. Tu Imam Malik. Tu imam ahli sunnah wal jamaah tafsir bukan macam mung Tuhan turun naik gapo semua pelik sungguh. Tu tak sebut mengaji ilmu tauhid. Hak alim ulama kita sejak daripada korung ke berapa? Korung ketiga lagi. Siapalah lala ni pun duduk mengaji akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu kemah akidah tu kemah dah. Tiba-tiba sebut mengaji. Lepas tu ngucap syahadat lagu mana tahu. Tu tengok.
Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dan setengah daripada rahmat Allah Ta'ala, pemberian yang besar daripada Allah Ta'ala, maknanya li'ibadihi, bagi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, arsala ilaihim, mengutuslah ia Allah ilaihim, kepada mereka itu ibadah, kepada mereka itu hamba-hamba Allah, mi'ata alfin wa arba'atin wa ishrina alfa nabiyyin. Tuh akan 124,000 orang nabi. Tu rahmat besar Allah Ta'ala untuk kita hamba ni. Allah Ta'ala atas 124,000 para nabi. Dan yang terakhir sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, tak ada nabi dah kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang duk mari ada yang mengaku jadi nabi sudahlah. Tak pun mengaku jadi rasul kata ni. Ada orang dulu yang mengaku jadi rasul. Sebab apa dia kata? Sebab dalam Quran kata wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Tengok dia kata. Dalam Quran Allah Ta'ala tak kata Nabi Muhammad tu penyudah bagi rasul. Allah Ta'ala kata dia Nabi Muhammad tu penyudah bagi para nabi. Jadi saya tak mengaku nabi, saya mengaku rasul. Tengok betapa bangsa jahilnya atas dahi. Tapi kat neleh nak mengaku jadi rasul. Jahil lah tu. Bapa jahil. Dah tak mengaji sifat 20 dah tu nak yawi. Kalau mengaji sifat 20 tak ada jadi gitu. Sebab dalam mengaji sifat 20 sebut dah. Disebut dah apa? Fakullu rasulin nabi, fakullu rasul, maka bermula tiap-tiap rasul tu ialah nabi, dan tidaklah tiap-tiap nabi itu ialah rasul. Itu ijaznya Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala tak kata walakin rasulallahi wa khatamal mursalin. Tu tak kata gitu. Dia kata tidak adalah Nabi Muhammad tu ialah bapa pada laki-laki di kalangan kamu. Bahkan Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah dan penutup bagi sekalian para nabi. Habis situ. Bila sebut kata penutup bagi sekalian para nabi, maka tak ada dah nabi kemudian daripada Nabi Muhammad, apatah lagi rasul kemudian daripada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab tiap-tiap rasul tentu nabi. Gitu Tiba-tiba yang mengaku saya rasul tapi bukan nabi. Tak nampak bodoh apa? Fardu ain tak lepas tu. Kira apa tu? Tak ngaji sifat 20 lah tu. Pada ustaz suruh tubik masjid, pergi duduk makan cendol. Pergi duduk mana ni? Pak Samala kalau ada ustaz ngaji sifat 20. Nak wilayah orang ni yang gini. Nak bagi lahir orang-orang hak sesat. Tu tengok. Kalau Tuhan kata walakin Rasulullah wa khatamal mursalin, boleh jadi ada yang mengaku jadi nabi. Saya nabi ni, tapi bukan rasul. Sah tak dari segi ilmu? Sah. Sebab ada saja nabi yang bukan rasul. Betul tak? Tapi dah. Ijaznya Al-Quran, Allah Ta'ala tak kata walakin Rasulullah wa khatamal mursalin. Allah Ta'ala kata wa khataman nabiyyin. Maka sebab tu orang hak bodoh tak lepas fardu ain ngaku dia rasul tapi bukan nabi. Setara tu bodoh pun ada pengikut nak yawe. Allah. Tak ada arah dah. Ocik-ocik lah tu. Ramal tengok dalam YouTube ada. Kami punya rasul dah akui kami masuk syurga. Kamu punya rasul ada tak? Jamin kamu masuk syurga. Tu ada pengikut tu. Nak ayatnya Allah. Sebodoh tu fardu ain tak lepas pada mengikut. Tak ada arah. Anak ayat masyarakat kita ni teruk tak teruk. Sebab tu kalau kita mengaji je orang panggil ilmu sifat 20, insya-Allah kita tak akan ditipu oleh ajaran-ajaran sesat, insya-Allah. Tu jaminan. Sebab memang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah ni dia sipu kemah laka dah. Tak kira dari segi apa benda, apa perkara, apa perbahasan. Pasti. Apa mau cerita di Kota Damansara mula ada seorang syekh tarekat. Tak maya. Tak semaya. Anak murid tanya kenapa syekh tak semaya?
Dia kata bermula sembah, bermula juga apa kita jawi lama kata. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan, menjadi makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Ayat tu nampak macam kemal lah kalau hak bodoh gak, masya-Allah. Madad ya Syekh, masya-Allah Maulana Habibuna Rabbana apa ni. Tapi kalau yang ngaji sifat 20 dia boleh tapas itu selalu Syekh kepala taik fardu ain tak lepas ni, akidah kafir ni. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu tu akidah falsafah, akidah kafir tu. Betul tak? Dalam sifat 20 tu bahas tu. Bisalasatin kafaral falasifatul aidah iza ankaruha wahyal musbatta ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maita. Dalam apa? Dalam ilmu apa? Sifat 20. Tiba-tiba you suruh tubik pakai cendol. Tak gila ustaz ni. Nak jadi lahir orang sesat gini Nah, bisalasatin kafaral falasifatul aidah. Dengan sebab 3 perkara dikafirkan puak falasifah oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa falasifah tu dikafirkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah? Iz ankaruha wahyal musbattah, karena mereka ingkar 3 perkara tadi. Padahal 3 perkara tu sabit dengan dilalah qat'iyyah. Gapo 3 perkara tu? Pertama, ilmun bijuz'iyyin. Falasifah kata Allah Ta'ala tak mengetahui dengan secara detail, juz'i. Allah hanya tahu kulli, umum saja. Allah Ta'ala tahu pasir di pantai, tahu. Berapa butir pasir, Allah tak tahu. Kafir falsafah. Allah tahu tak rambut kita, tahu. Berapa helai rambut, Allah tak tahu. Kafir falsafah. Sebab apa? Sebab mengingkari ilmu Allah dengan secara detail, juz'i. Kita dah, Allah Ta'ala tahu dengan secara detail lah. Berapa lah bulu rambut ada tubuh kita, Tuhan tahu belakang. Tuhan tahu berapa rambut kita, bulu tahu. Berapa helai, berapa urat pun Tuhan tahu. Berapa Tuhan tahu pasir di pantai, tahu. Berapa butir pasir di pantai pun Tuhan tahu. Itu. Nah, kafir falsafah, kafir. Wa hudusu awalimi, bahar wa alam. Falasifah kata dak, biqidamil alam. Alam ni qadim. Kafir tak? Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dihimpun manusia dengan segala jasad-jasad mereka padahal dahulunya mereka mayyit. Falasifah kata dak, akhirat esok kita dibangkit dengan roh saja, tidak dengan jasad. Nampak tak? Pentingnya mengaji sifat 20 tu, jangan buat ramai. Dia kata kalau mau ngaji tu boleh tak apah lalu syekh situ. Bukan syekh, dia seh mu ni. Fardu ain tak lepas. Nah, apa bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Nah, bangkit bertemu dengan Tuhan roh dengan jasad. Bukan roh saja. Kalau etikat roh saja kafir kita. Tengok. Fardu ain tak lepas. Nah, patut nak dengar wah ustaz kata kalau orang mengajar sifat 20 turun pergi pakai cendol pergi duduk pasar malam. Jangan duduk mengaji, bahaya. Nak layak jadi mengarut lagu ni lah. Nah, tu habis. Tu habis tu. Tu tengok. 124,000 para nabi Allah Ta'ala utuskan kepada hamba-hamba dia ni untuk apa kerjaannya? Yu'allimunan nasa nuskhatal kimiyai, mengajar mereka itu 124,000 para nabi itu an-nasa akan manusia, mengajar apa? Nuskhatal kimiyai, akan nuskhah apa? File kita kata. Dia ni akan file. Nah, tu proses untuk mati dalam iman dan Islam. Seolah-olahnya ya ada orang panggil tiap-tiap rasul nabi ni kayak ada kitab macam kita beli TV ke, beli peti sejuk ke berapa, dia ada orang panggil apa, file dia, buku apa, katalog lah, buku katalog ada. Jadi kalau kita duk tengok gua tu saja nak pasal juga jawab dia, tak wilek-wilek jatuh jadi
Balik awal. Tu. Maka kena ada orang hok pandai. Nah, ini skru ni masuk sini untuk ajar kita pula. Selain daripada ada buku tu, kena ada orang mengajar pula. Begitulah para nabi, para rasulnya, mereka ni mengajarkan manusia akan file nuskhatul kimiai, akan file atau dokumen untuk bahagia dunia dan akhirat. Wa yu'allimunahum, dan mengajar mereka itu 124,000 para nabi itu, hum akan mereka itu annasa, akan manusia, kaifa bagaimanakah, bitapakah, yaj'alunal qalba, menjadi mereka itu annasa al-qalba, akan hati-hati, fi kuril mujahadati, di dalam lingkungan mujahadah. Nah, lagu mana kita nak jadi hati kita sentiasa duduk dalam keadaan jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tu para nabi, para rasul lah yang mengajarkan kita. Wa kaifa yutahhirunal qalba, ini Allah pada kata kaifa yaj'alunal qalba, ai wa yu'allimunahu, dan mengajar mereka itu 124,000 para nabi itu, hum akan mereka itu annasa manusia, kaifa yutahhirunal qalba, bagaimanakah mereka itu manusia nak menyucikan akan hati mereka, minal akhlaqil mazmumati, daripada akhlak-akhlak yang dicela oleh Allah Taala. Para nabi, para rasul mai ajar. Tu bukan orang lain dah. Nah, jadi ilmu tasawuf ni ilmu daripada nabi rasul. Nah, ilmu nak cuci hati. Dia kata ilmu ni kotor, lebih kotor daripada ayat cah. Ustaz tu juga. Orang tu belah cakap ngarut ni dia belaka. Tak betul? Tadi je suruh orang tu obek ngaji sifat 20. Nah, apa tu? Nak suruh beranak pinok hak jenis pahal sesak-sesak. Lepas tu ilmu tasawuf pula dia kata jangan mengaji kotak, dia kata kotak lebih kotak daripada ayat cak lagi. Pula padahal ilmu ni ilmu nak bersih ke akal hati. Siapa hak ajar? Nabi, para rasul hak ajar. Lagu mana nak cuci hati? Wa kaifa yutahhirunal qalba minal akhlaqil mazmumati wa kaifa yu'addunahu li turuqis safai. Tu panjang tu kat pukul 9 ni. Wa kaifa yu'addunahu, dan nabi rasul 104,000 ni jugalah yu'allimunahu, mengajar mereka itu, hum akan mereka itu annasa manusia, kaifa bagaimana, bitapakah, bagaimanakah, yu'addunahu, nak membawa mereka itu manusia, hu akan dia qalbah, akan dia hati, lituruqis safai, kepada jalan-jalan safi. Apa jalan-jalan bersih? Nak jadi hati itu jadi bersih, bagaimana nak bawa hati kepada jalan yang bersih? Kena ada syariat. Bukan kata jaga hati saja. Saya ni nampak je pakai skirt gini, pakai coli gini, tapi hati saya baik. Abahmu ayat dia. Nah, saya tak semayang pun hati bersih. Cikmu. Yang gitu dah dulu tu ni. Nak jadi hati bersih tu ada jalan dia. Turuqis safa ni lah turuqis syariah. Nah, kalau orang semaya pun masih lagi cemah hati, kalau tak semaya, kau lagi sangat cemah hatinya. Tu lagu tu Dari sini. Tu lagu tu. Dia kata semaya pun hati kotor, gapo? Pahmu tak semaya? Lagi kotor. Tu. Orang hak semaya pun belum tentu cuci. Kalau hak tak semaya, kau lagi sangat kotornya. Itu. Dia kata syariat itu mesti. Kenapa? Kerana mata kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, ini anggota zahir yang menghubungkan kesannya kepada hati. Cakap duk berzikir lah kalau makan reba kan. Nah, patut tahu nak tahu mana reba tak reba, kena mengaji muamalah. Kena ngaji ilmu fiqh. Nah gitu ini. Tu ngatik sampai rutuh balasah. Tu duk makan reba gitu. Dah tu ni. Cuci hati. Cemah, kotor. Nah, tu. Maka kena mengaji ilmu syariat dengan hakikat ni tak boleh pisah. Nah, kalau tak ada salah satu, maka tidak benar-benar berhakikat dia dengan hakikat agama. Nah itu. Tu kama
Ai wazalika yuallimuna an-nas wazalika yuallimuna an-nasa ni kainun kama, dan bermula demikian itu mengajar para nabi, para rasul 124,000 tu akan manusia seperti mana barang. Qala subhanahu wa ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita berhenti situ dulu dah. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Ayat Quran ni panjang sikit ni, nak syarah dia kan. Kalau baca terjemah tu cepat selalu dah, berapa saat aja. Apa makna kitab, apa makna hikmah, apa semua tu nanti kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.